Apa benda carbo loading ni? Okey, carbo loading ni kita nak load karbo. Karbo ni apa? Karbo ni adalah gula ataupun nama dia macam-macam lah. Dia ada pakai glukosa, sugar banyak jenis. Jadi kita nak mudahkan fahaman ni, saya pakai karbo je. Daripada luar masuk dalam badan apa semua, pakai karbo je, senang. So that kita faham. Dalam badan kita ni, kita kena maintain certain level kepekatan gula dalam darah untuk normal. So sama macam suhu badan, lebih demam, kurang body akan tolak naik ke normal 36 darjah Celsius. So dalam darah pun macam tu juga. Karbo ni disimpan dua tempat, di hati dengan dalam otot. So di hati ni dikeluarkan nak bagi kepekatan gula dalam darah tu maintain semasa kita rest. Contoh masa kita tidur, kita tak makan kan. So gula dalam darah diguna, jadi dia akan turun, jadi yang dalam hati ni akan support bagi normal. Tapi kalau bersenam, kita pakai banyak, so hati memang tak dapat tampung. Otot yang bekerja tu akan tampung. Jadi sekarang ni bila kita bersukan, karbo dalam otot tu dipakai. Dalam sukan endurance macam maraton, road cycling, cross country skiing yang continuous berterusan selama lebih 90 minit, carbo loading atau kandungan karbo dalam otot ni sangat kritikal. Sukan lain penting, tapi sukan-sukan ni yang endurance ni dia kritikal. Atlet akan cuba loading dengan maksimum dengan cara adjust latihan dengan pemakanan. Ada dua cara carbo loading. Yang pertama cara klasik, yang kedua cara modified. Dua-dua cara ni mengambil masa 7 hari. Cara klasik dia exercise to exhaustion. Dia exercise sampai penat, sampai karbo ni habis pakai. Kalau dia involve cycling, dia akan cycling. Kalau running, dia akan running sampai tak larat, lesu habis. Dia akan continue pada hari kedua sampai lesu juga. So 3 hari pertama tu diet dia no karbo. So bayangkan dia pakai karbo sampai habis, bila makan dia cut karbo. 3 hari tu yang sangat sengsara. Next 3 hari tu diet tinggi karbo. So bayangkan 3 hari pertama tu dia pakai habis, dia lenjan, tak ambil karbo pula. So badan trigger alarm, minta karbo. And then bila next 3 hari seterusnya karbo masuk, daripada jumlah yang normal dia akan jadi overshoot, maximum, lebih daripada normal. So itu taktik dia. Lepas tu rehat sehari sebelum, and then hari pertandingan dia ada karbo dalam otot yang lebih daripada paras normal. Dah ada extra kat situ dah. Cara modified, start dengan exercise tinggi. Dia akan exercise 6 hari terus, daripada 90 minit dia kurangkan kepada 60 minit hari kedua, hari ketiga 40 minit, lepas tu 3 hari seterusnya tu 20 minit. So daripada high intensity, moderate, lepas tu light. Dan pemakanan dia daripada low karbo 3 hari, lepas tu 3 hari berikutnya high karbo, lepas tu rest high karbo. Tapi kajian menunjukkan kesan dia karbo yang masuk, yang loading dalam otot tu untuk dua-dua cara ni sama. Jadi recommendationnya pergilah cara yang modified. So tak perlu susahkan diri cara klasik, sengsara 3 hari tu. Bayangkan badan pressure, badan stres. So benda tu boleh menyebabkan kemurungan, pening, lawyer nak muntah, tak sedap badan. Sebab badan kita struggle untuk buat karbo daripada sumber lain, daripada lemak dengan protein. Sebab kita tak ada sumber, dah pakai habis, lepas tu diet tak dapat. Apa kelebihan carbo loading ni? Dalam endurance sport, dia improve 2 ke 3% untuk endurance sport yang lebih 90 minit. Dah scientifically proven. Kalau event marathon, biasanya kita nak elakkan hitting the wall. So hitting the wall ni tiba-tiba lesu, dan benda tu terjadi selepas 35 km kerana karbo dalam otot tu dah nak habis. Kalau siapa yang ada lebih, dia boleh pergi ekstra. Sebab tu kita buat carbo loading. Bila ada karbo lebih dalam otot, gula dalam darah pun lebih stabil, tak menurun. Secara psikologinya, mentalnya pun lebih stabil. So lebih fokus, tidak terganggu untuk habiskan larian.